ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Yang dikasihi Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi surga, ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini masih lagi Allah Taala memberi kesempatan kepada kita untuk kita berada di dalam majlis ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini diberkati oleh dalam Sahih Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, kedua-duanya bersaksi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man 'indah. Artinya, tidaklah suatu kaum duduk untuk berzikir kepada Allah melainkan para malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat Allah Ta'ala menyelimuti mereka, ketenangan akan turun kepada mereka, dan Allah Ta'ala menyebut mereka kepada para malaikat yang berada di sisinya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyatakan kepada kita bahawasanya begitu besar kelebihan orang yang duduk di dalam majlis zikir. Besar dan besar sehingga kan yang pertama sekali mulia makhluk Allah Ta'ala yang paling mulia, para malaikat, dia akan mengelilingi majlis-majlis ilmu. Allahu Rabbi. Yang keduanya, rahmat Allah Ta'ala menyelimuti mereka. Kan kita biasa dengar rahmat Allah Ta'ala. Rasanya hadis ni memang cukup masyhur lah. Cuma kita cuba hurah cara lain sikit. Dari hak yang masyhur sangat dah, kita cuba cara lain sikit kan. Rahmat Allah Ta'ala menyelimuti mereka itu, mengelubungi mereka itu. Sekarang ni kita rasa perkataan rahmat memang kita duk dengar semua. Kadang-kadang orang tua tu hujang turun, alhamdulillah rahmat Allah turun pada hari ni. Semoga Allah Ta'ala merahmati orang hak yang mati. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat kepada dia. Soalannya, apa makna rahmat? Rahmat tu benda, rasanya hanya orang yang betul-betul mendalami ilmu agama sahaja yang mengetahui apakah makna rahmat. Apakah makna rahmat? Ketika kita kata seorang tu mendapat rahmat, ketika kita sebut kata majlis ilmu tu Allah Ta'ala turun rahmat, Allah Ta'ala lingkung dengan rahmat, apa yang dimaksud dengan rahmat? Rahmat dalam bahasa Arab sebenarnya, rahmat ni adalah riqatun fil qalb. Itu asal makna rahmat. Rahmat ni adalah sifat yang halus yang ada dalam hati. Cakap kita kalau nak terjemuh kepada bahasa kita adalah sifat kesiang belah. Itu makna rahmat. Kita tengok orang susah, mari perasaan kesiang belah dalam hati kita, maka tu dipanggil sifat rahmat. Kita tengok binatang kucing kering kita jumpa, mari perasaan kesiang belah dalam hati kita, tu yang dikatakan sebagai rahmat. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang yang mempunyai sifat belah kasihan dalam hati itu ar-rahimun, orang yang ada rahmat dalam hati, orang yang ada sifat belah kasihan dalam hati. Yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala akan bagi rahmat kepada dia. Orang yang ada sifat kasihan belah di dalam hati dia, Allah Ta'ala akan bagi rahmat kepada dia. Dan itu kata Rasulullah, irhamu man fil ard, mu kena bersifat kesiang belah kepada penghuni bumi, yarhamkum man fis sama, nescaya penghuni langit akan bersifat kesiang belah kepadamu. Hadis ni kalau orang belajar dalam ilmu hadis, nama dia adalah hadis musalsal bil rahmah ataupun hadis musalsal bil awwaliyah. Hadis ni berantai-rantai dengan perkataan wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu.
Hadis ni adalah hadis yang pertama setiap seorang perawi hadis meriwayatkan daripada guru dia. Sebagai contoh lah. Sebagai contoh. Ambil hadis wa huwa awwalu hadithin sami'tuhu minhu, wa mendengar daripada ramai tok guru hamba. Ramai lah. Yang mana hadis ni adalah hadis yang pertama sekali yang mendengar daripada mulut dia. Sebelum daripada hamba dengar hadis lain. Dia begitu juga. Kali pertama dia dengar daripada mulut guru dia. Guru dia kali pertama dengar daripada mulut guru dia. Begitulah berterusan sampai kepada Sufyan bin Uyainah. Sampai kepada Sufyan bin Uyainah, seorang ulama hadis di zaman tabi'i dulu. Sehingga kan ulama hadis sebelum daripada nak mengajar anak murid dia kekal buah hadis ni dulu. Ulama hadis lah. Ulama hadis dia kekal buah hadis ni. Hadis ni dinamakan hadis musalsal bil awwaliyah. Amba ingat dalam beberapa tahun lepas. Dah ingat dah dalam 2-3 tahun lepas lah. Astro Awan ni pusat pengajian pondok dan tahfiz ni menyokong ISIS. Berkata pandangan kita tentang ISIS adalah gerakan hak yang ekstrim. Pondok dan seumpamanya madrasah-madrasah agama memang tidak bersetuju dengan cara hak yang dibawa oleh ISIS. Kerana menyalahi apa hak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kami menuntut ilmu daripada guru kami, awal-awal hadis yang guru kami ajar kepada kami adalah hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang yang ada bersifat belah kasihan dalam hati akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya guru saat itu nak mendidik anak murid biar ada sifat belah kasihan kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kita nak urang makna dia. Kita nak urang makna rahmah. Rahmah asal makna belah kasihan. Asal rahmah ni adalah riqatun fil qalb, sifat yang halus yang duduk di dalam hati. Kita belajar dalam ilmu usuluddin, Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tidak ada seumpama Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala tidak ada kupu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi asal rahmatlah sifat yang ada dalam hati, sedangkan Allah Ta'ala tidak mempunyai hati. Maka ulama khalaf menafsirkan rahmat di sini adalah dengan makna ihsan, dengan makna buat baik. Kerana kalau kita tengok orang tu kalau ada sifat belah kasihan dalam hati dia, maka dia akan melakukan kebaikan. Kita tengok kucing, contoh, kuru kering, lapar, kita adalah makanan sikit, Allah mari perasaan belah kasihan dalam hati kita, kita akan bagi makanan kepada dia, kita akan buat baik kepada dia. Sebab itulah kalau kita buka dalam kitab-kitab usuluddin yang dikarang oleh sebahagian daripada ulama, kemudian ketika dia menterjemah ketika dia mensyarahkan makna rahmah, makna dia adalah ihsan, buat baik. Sebab asal makna rahmah adalah riqatun fil qalbi taqtadil ihsan aw iradatah. Sifat hak yang halus yang duduk dalam hati, yang mana dengan sifat tersebut menyebabkan seseorang akan melakukan kebaikan. Maka nak kata sifat tu ada dalam hati, hak tu tidak layak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Ta'ala tidak menyamai perkara yang baharu. Maka diambil pada penghujung, iaitu ihsan. Jadi rahmat sebenarnya dengan makna ihsan. Ihsan makna buat baik. Jadi ketika mana Allah Ta'ala memberi rahmat kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu, maksudnya Allah Ta'ala akan beri kebaikan kepada dia. Kebaikan, ihsan, kebaikan, yang mana kebaikan tersebut Allah Ta'ala bagi di dunia sebelum daripada di akhirat. Di dunia Allah Ta'ala bagi dah sebelum daripada di akhirat. Di akhirat dah seraya dah. Baik, dalam Quran katakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ni hak di akhirat. Bagi orang yang ahsan, yang buat baik, akan dapat husna, kebaikan, yakni syurga, wa ziyadah, dan lebih daripada itu lagi Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi kepada dia. Baik, jadi katakanlah tidak ada sesuatu kaum duduk untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingati Allah, melainkan para mereka akan mengelilingi mereka. Rahmat Allah Ta'ala menyelimuti mereka. Ketenangan akan turun kepada mereka. Allah Rabbi, ketenangan. Duduk dalam majlis ilmu ni ada ketenangan. Sebab kita rasa tepat yang paling cepat mengatuk dalam majlis ilmu lah. Sebab ia ada ketenangan. Tepat yang paling cepat mengatuk, memang ada ketenangan. Baik. Dan Allah Ta'ala menyebutkan mereka kepada para malaikat yang berada di sisinya.
Allah Ta'ala menyebut orang ni di sisi mereka. Maksudnya orang ni Allah Ta'ala sebut, ni orang ni sekian, orang ni sekian, orang ni sekian. Dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas kepada hamba sesuai dengan apa yang hamba buat. Jadi oleh kerana dia duduk dalam satu majlis untuk mengingati Allah, sebut Allah, maka Allah Ta'ala sebut balik dia. Tufadhkuruni azkurkum. Mu kena sebut aku akan sebut balikmu. Dia banyak benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala balas kepada seorang hamba sesuai dengan apa yang dia buat. Sebagai contoh dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka. Mu jaga Allah Ta'ala jagamu. In tansurullah yansurkum. Mu tolong Allah Ta'ala tolong. Di antaranya fadhkuruni azkurkum. Mu sebut Allah, mu ingat Allah Ta'ala ingat kepadamu. Tapi Allah Ta'ala sebut kita sebut ingat Allah Subhanahu Ta'ala dalam kumpulan kita. Tapi Allah Ta'ala sebut kita dalam kumpulan yang lebih mulia, iaitu kumpulan para malaikat. Allah Rabbi. Malaikat pakat kenal kita. Ini di antara kelebihan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Cuma macam kita pernah sebut sebelum daripada ni, adalah mesti kita kena baiki niat kita. Kata Imam Nawawi lagi, zikir dilakukan dengan hati atau dilakukan dengan lidah. Dia kalau sebut kata zikr, dia dua, dilakukan oleh hati dan dilakukan oleh lidah. Apa yang terbaik adalah dilakukan bersama di antara hati dan dengan lidah. Jika hanya salah satu, maka hati lebih baik. Okey, ni apa yang disebut oleh para alim ulama. Pembahagian secara terperinci, zikir yang paling besar sekali adalah kita gabungkan di antara mulut dengan hati. Hak tu hak yang paling besar. Hati hak yang paling besar sekali adalah kita ingat, maksud zikrullah, ingat kepada Allah. Maksudnya adalah kita berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni yang paling besar. Berzikir tentang kebesaran Allah, berzikir tentang penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak ni hak yang paling besar, yang tidak dapat ada perkara yang mengatasi dia. Sebab itulah kita dapati dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala suruh kita berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tentang penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat Quran hak yang kita rasa biasa kita dengar semua, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Dia berfikir pada penciptaan langit dan bumi. Dia berfikir pada penciptaan langit dan bumi. Jadi kita berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia sebenarnya berfikir tentang ciptaan Allah, makhluk Allah, kebesaran Allah. Dia hak ni lah hak yang cukup menambah iman kita. Hak ni hak yang cukup menambah iman kita. Baik, okey, itu yang pertama. Yang keduanya, hak yang dalam martabat yang kedua, berfikir tentang perintah dan larangan. Hak ni dia dalam martabat yang kedua. Lagu mana berfikir tentang perintah larangan? Kita berfikir tentang ni hukum dia, hak ni hukum dia, dia duduk dalam martabat. Jadi kesimpulan, zikir dia terbagi kepada dua. Yang pertamanya zikir mulut, yang keduanya zikir hati. Hak yang paling baik kita gabung di antara mulut dengan hati. Kalau kita nak buat salah satu, perselisihan di kalangan ulama. Nanti kita akan tengok apa yang disebut oleh Imam Nawawi. Zikir dilakukan dengan hati atau dilakukan dengan lidah. Apa yang terbaik adalah jika dilakukan bersama di antara hati dan lidah. Jika hanya salah satu, maka hati lebih baik. Kemudian kata dia, tidak sepatutnya meninggal zikir dengan lidah yang disertai hadirnya hati disebabkan bimbang disangka riak. Kadang-kadang ada orang tu meninggal berzikir dengan lidah yang disertai hadir hati kerana bimbang orang kata riak. Lepas daripada sembahyang dah apa tidak istighfar 3 kali, takut orang kata riak. Tak apalah, dah istighfar dengan mulut, takut orang kata riak. Sedangkan itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lepas daripada sembahyang Rasul istighfar sama 3 kali. 3 kali Rasul istighfar ni adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tidak ada siapa pun yang dapat menafikan dituntut kita berzikir selepas daripada sembahyang. Tak ada. Kalau orang kata bid'ah berzikir selepas daripada sembahyang, sebenarnya orang tu adalah orang yang tidak mendalami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana begitu banyak sekali hadis yang menyatakan bahawasanya ada wirid lepas daripada sembahyang. Di antaranya, kana yastaghfiruhu thalatha. Rasulullah selepas kana yastaghfirullah thalatha ba'da as-salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa istighfar kepada Allah 3 kali selepas daripada sembahyang.
Cuma hak yang kita dengar ada orang kata bid'ah wirid lepas daripada sembahyang, bukan wirid macam wirid kata zikir istighfar 3 kali, bukan. Hak yang dia kata bid'ah adalah kita berwirid, kita berzikir selepas daripada sembahyang, kita berdoa secara jama'i. Tu hak bid'ah. Dia kata bid'ah secara jama'i ni, secara berkumpulan. Tu imam subhanallah, makmum subhanallah, alhamdulillah, tu dia kata bid'ah. Doa secara jama'i tu imam tak ada doa, makmum amin, dia tu kata bid'ah. Sebab benda tu tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pandangan dia, pandangan sebahagian. Namun majoriti ulama kata tidak menjadi masalah. Berzikir jama'i setelah daripada sembahyang, berdoa secara jama'i setelah daripada sembahyang tidak menjadi masalah. Baik. Seterusnya kata dia, kemudian tidak sepatutnya meninggal zikir dengan lidah yang disertai hadirnya hati disebabkan bimbang disangka riak. Kadang-kadang ada orang kita dia meninggal berzikir sedangkan benda tu dituntut kerana bimbang orang kata riak. Bimbang orang kata riak. Ada setengah tu nak mari belajar saat itu susuk kita dalam baju. Takut jiran kata, baik dah lah ni, takut orang kata lagu tu. Sebenarnya benda tu adalah bukan benda hak yang betul. Bukan benda hak yang betul. Kenapa kita takut untuk menzahirkan kita melakukan kebaikan? Kenapa kita malu untuk menzahirkan kita melakukan kebaikan? Sedangkan ahli maksiat tidak malu pun menzahirkan dia melakukan maksiat. Kerana apa kita malu untuk menyatakan kebenaran, sedangkan ahli batil tidak malu pun untuk menyatakan kebatilan dia? Baik. Jadi kata dia, apa yang mesti dilakukan adalah berzikir dengan kedua-duanya sekaligus dan ditujukan untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Hak tu qasad dalam hati. Ketika kita berzikir, tak kira lah benda pun kita berzikir, kita kena qasad dalam hati untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang paling besar melainkan mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam masalah berzikir kita kena sebut sekali lagi, kesilapan yang kita duk dengar kadang-kadang selepas daripada sembahyang. Ada sebahagian daripada orang kita ketika dia berzikir, berwirid selepas daripada sembahyang, sebutan dia tidak betul. Sebutan dia tidak betul. Cuba perhati molek sebutan. Kalau dia sebut subhanallah, dia tak sebut subhanallah, dia sebut subhanallah saja tanpa, ataupun dia tidak menghabiskan huruf. Dia bukan subhanallah, dia subhanallah mati dengan ha. Alhamdulillah mati dengan ha. Jadi banyak orang berzikir selepas daripada sembahyang, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 kan gitu kan? Tak ada hak belakang. Jadi salah daripada segi sebutan. Apabila salah daripada segi sebutan, maka tidak dinamakan berzikir. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah hati lalai. Kadang-kadang lepas daripada sembahyang tu nampak berzikir ya, tapi tengok mulut sengih-sengih. Kita ingat sengih saat itu mencapai kemanisan, berzikir. Lah rupanya duk layan WhatsApp. Duk layan WhatsApp dah sekarang, duk layan Facebook. Subhanallah, mulut subhanallah, subhanallah. Jelas lala. Dan macam mana untuk mencapai ganjaran sedangkan dia lala? Sebagaimana zikrun dengan makna sebut, zikrun dengan makna ingat. Orang yang berzikir tapi tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam golongan orang yang lala. Orang yang lala mengikut sebahagian daripada ulama, dia tidak diberi ganjaran terhadap zikir yang dia ucapkan. Jadi kita ingat Allah Rabbi, manis kali yo. Siapa terus senyum ingat dapat kemanisan. Rupanya lah ada depan WhatsApp rupanya. Duk layan WhatsApp, mulut subhanallah, subhanallah. Okey, hak tu kena jaga. Jadi dua perkara yang penting. Yang pertama betul sebutan, yang keduanya hati kita tidak lalai ketika kita berzikir. Seterusnya katanya, apa yang mesti memartabatkan undang-undang Islam dalam negara? Kan semua orang hak setuju. Kadang-kadang ahli keluarga sendiri tidak setuju, tapi kita sanggup juga melakukan hal tersebut. Tidak lain dan tidak bukan adalah tujuan untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak ada perkara yang paling besar yang dimiliki oleh hamba Allah Subhanahu wa taala melainkan keredaan Allah. Wa ridwanum minallahi akbar. Keredaan daripada Allah yang paling besar. Kalau orang tu dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup untuk dia. Sebenarnya dia dapat semua sekali. Tapi kalau dia dapat segala nikmat dunia tapi dia tidak dapat keredaan Allah, pada hakikat dia tidak dapat benda. Kalau dia tidak dapat habuan dunia tapi dia telah mendapat
keredaan Allah, pada hakikatnya dia telah mendapat kesemua sekali. Baik, kerana tidak ada hak yang paling besar melainkan keredaan pencipta kita kepada kita. Kata Imam Nawawi, telah kami sebutkan sebelumnya perkataan Al-Fudail rahimahullah, Fudail bin Iyad. Kami sebut dah sebelum daripada ni, bahawa meninggal suatu amalan kerana manusia juga dikirakan riak. Orang tu meninggal amalan kerana manusia. Sebab dia tidak melakukan amalan kebaikan kerana manusia, juga dikirakan riak. Tu kita bincang panjang lebar sebelum daripada ni. Siap kita cerita panjang lebar siapa Fudail bin Iyad. Baik, katanya andai seseorang membuka pintu perhatian manusia, kemudian menjaga diri dari prasangka batil mereka, maka tidaklah patut baginya untuk menutup pintu kebaikan dari dirinya dan menghilang sesuatu yang agung daripada perkara agama. Allah Rabbi, hamba tak faham benda yang dia kabur sini. Kita kena buka kita arak sekejap. Benda yang dia nak kabur rasa macam ke silap terjemah lagu ni. Andai seorang membuka pintu perhatian manusia, duk mana kita arak duk sini punya. Okey, dia kata andai seorang membuka pintu perhatian manusia, kemudian menjaga diri dari prasangka batil mereka, maka tidaklah patut baginya untuk menutup pintu kebaikan dari dirinya dan menghilang. Rupanya silap terjemahan lagu ni, silap. Tak betul terjemahan lagu ni Nanti kita tengok betul terjemahan betul lagu mana. Hamba kalau kita buku terjemahan ni jadi masalah sikit. Masalah kadang-kadang terjemahan dia tidak betul. Jadi kita tengok sekejap. Allah Rabbi, lambat pula nak jumpa benda yang nak wayak. Okey, dia kata lagu mana? Walau fatahal insan alaihi baba mulahadatin nas والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لانسد عليه أكثر أبواب الخير وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين وليس هذا طريقة العارفين. Tengok dia katakan hak ni, dia kata andai seorang membuka pintu perhatian manusia. Okey, betul. Sekiranya seorang saat itu dia membuka pintu perhatian manusia, jadi kalau manusia tengok tu, dia ambil kira lah, tanpa dia melihat benda yang dia nak buat baik ataupun buruk. Asal kata manusia buat ambil cara tentang dia, maka dia tak buat lah. Walaupun benda tu baik, dia tetap tidak buat kerana bimbang manusia kata kepada dia. Walihtiras min taqarruqi dhununihimul batilah, dan dia nak jaga daripada kedatangan sangkaan buruk manusia. Ketika tu lang sadda alaihi aktsaru abwabil khair, maka akan tertutuplah banyak pintu kebaikan. Okey, hak tu hak yang betul. Andai seseorang membuka pintu perhatian manusia, kemudian menjaga diri dari prasangka batil mereka, maka kata dia, maka ketika tu akan tertutup kebanyakan pintu kebaikan. Siapa yang akan menyata kebaikan? Ketika mana kita saat itu memandang kepada manusia. Jadi kalau manusia duk tengok kepada kita, kata kepada kita, maka kita tidak berani menyebut benda hak yang baik. Ni apa hak yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab ni. Jadi kalau kita nak melakukan amalan, jangan kita tengok kepada manusia, kita nak buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah sama sekali ketika mana kita meninggal amalan kebaikan kerana manusia. Seterusnya kata dia, ini bukanlah kaedah orang-orang yang memahami agama. Cara ni bukan cara orang yang faham berkenaan dengan agama. Seterusnya kami meriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ayat ini, maksud ayat ini, janganlah kamu menguatkan suaramu dalam solatmu dan janganlah pula merendahkannya. Di dalam Quran ada ayat yang maksudnya janganlah kamu menguatkan suaramu dalam solatmu dan janganlah pula merendahkannya, diturunkan tentang doa. Jadi Allah Ta'ala melarang menguatkan suara, tapi dalam masa jangan perlahan sangat. Dia gini ceritanya, dia sebenarnya ayat Quran ni
wala tajhar bi salatika wala tukhafit. Ayat ni ulama berselisih pandangan sebab benda turun ayat. Dia panggil ayat Quran, dia panggil asbabun nuzul ada. Sebab turun ayat tu ada. Ulama berselisih pandangan. Sebahagian daripada ulama berpandangan lagu mana? Dikata punca ataupun sebab turun ayat ni, Nabi SAW ketika dia berdoa di depan Kaabah, dia doa dengan suara yang lantang. Ada riwayat yang lain, sebahagian Rasulullah ataupun sebahagian daripada sahabat yang mula-mula memeluk Islam, dia baca Quran dengan suara lantang. Jadi apabila dia baca Quran dengan suara lantang, maka musyrikin Mekah dengar. Apabila musyrikin Mekah dengar, dia pun musyrikin Mekah maki Quran dan maki orang yang diturunkan Quran kepadanya. Maka Allah Ta'ala turun ayat supaya jangan tinggikan suara, supaya orang musyrikin tidak maki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu, tapi jangan slow sangat sampai ke sahabatmu tak boleh dengar. Jadi tengok, tinggi sangat pun tinggi dilarang, slow sangat pun dilarang. Jadi sekurang-kurangnya biar juga orang dengar. Jangan tinggal langsung. Baca juga Al-Quranul Karim, biar sebahagian daripada sahabatmu dengar. Jadi Imam Nawawi buat bagi hadis ayat Quran ni, benda nak khabar kepada kita bukan cara yang betul. Ketika mana kita ingin melakukan suatu kebaikan, tiba-tiba kita tengok orang, maka kita tinggal kebaikan tersebut. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri pun dalam Al-Quranul Karim, ketika dia melarang Rasulullah meninggikan suara pada bacaan Al-Quran, pada berdoa, tapi dalam masa yang sama dia melarang juga Rasulullah merendah terlalu rendah. Bahkan apa yang disuruh adalah baca jangan kuat, tapi biarlah ada sahabat-sahabat yang sekitar Rasulullah SAW dapat mendengar perkara tersebut. Baik, kata dia perlu difahami bahawa keutamaan zikir tidak hanya terbatas pada bacaan tasbih, tahlil, tahmid dan takbir dan sepertinya. Dia kalau sebut kata berzikir, bukanlah maksud hanya bertahlil, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bukan hanya hak ni saja. Tapi hak ni masuk dalam bab berzikir, hak ni masuk dalam berzikir, tapi bukan hanya terbatas dalam bab ni sahaja. Dia kata lagu mana? Namun setiap orang yang beramal dengan ketaatan kerana Allah, bererti dia sedang berzikir. Kita duduk dalam majlis ilmu, kita berzikir. Seseorang hak yang melakukan apa jua kebaikan, meninggal apa jua kejahatan kerana Allah, sebenarnya dia masuk dalam golongan orang yang berzikir. Sehingga kan kalau seseorang tu mengorbankan masa dia untuk memartabatkan undang-undang Islam kerana Allah, tapi syarat kerana Allah, maka dia juga termasuk dalam golongan yang berzikir. Jadi pendek kata, perkataan berzikir kepada Allah bukan hanya terbatas dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, bukan terbatas dengan benda ni. Bahkan kata dia, setiap orang yang beramal dengan ketaatan kerana Allah, bererti dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benda ni sebagaimana dikatakan oleh mana yang haram berkenaan dengan tafsir, mana yang halal, mana yang haram, dia termasuk dalam majlis zikir. Bagaimana kamu membeli dan menjual, bagaimana kamu berpuasa, menikah, menceraikan, melaksanakan ibadah haji dan sebagainya, dia termasuk dalam majlis zikir. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebenarnya kalau sebut kata majlis zikir, dia merangkumi segala perkara yang kita buat berkait dengan taat kepada Allah, tapi dengan syarat kerana Allah. Kalau bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sembahyang yang pada zahir dia ibadat, tidak dikatakan dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mesti kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kan Atha bin Abi Rabah, seorang ulama di zaman tabi'i dulu, dia sebut lagu mana? Dia sebut majlis zikir ni adalah majlis halal dan haram. Majlis ilmu adalah majlis zikir. Bagaimana kita nak membeli, bagaimana kita nak menjual. Dia jual beli ni bukanlah suatu benda, betul benda tu memang dilakukan oleh manusia. Siapa pun manusia dia ada jual beli. Tapi kita dalam agama kita, dia ada hukum. Benda ni tak boleh kita nak beli, benda ni tak boleh kita nak jual, cara lagu ni tak boleh. Kalau kita nak beli mah dengan mah, mesti kena sama banyak, mesti kita kena ada penyerahan dalam majlis akad, mesti kita kena tak boleh berhutang, mesti kena tunai. Beli secara berhutang dikirakan riba. Nabi SAW menyebut,
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mah dengan mah, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, garang dengan garang, tamar dengan tamar, mesti kalau sekiranya tidak ada penyerahan dalam majlis akad, dikirakan riba. Kita belajar benda tu dia termasuk dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana benda yang berkaitan dengan halal dan haram. Baik. Begitu juga dia kata bagaimana kamu berpuasa, bagaimana kamu nikah. Semua kita nak nikah belaka. Nak nikah belaka. Tapi lagu mana cara nikah hak yang ditetapkan oleh syarak, kita kena tahu, juga termasuk dalam majlis zikir. Menceraikan, Allah Rabbi, akad perkahwinan adalah ikatan yang terjadi di antara lelaki dan perempuan, yang menyebabkan apabila berlaku ikatan tersebut, halal perempuan kepada seorang lelaki. Kadang-kadang mula-mula memang sayang dan lama jadi benci pula. Dah lagu mana cara dia? Syarak memberi peluang ataupun memberi jalan untuk kita saat itu boleh balik berpisah daripada isteri hak yang pernah kita nikah sebelum daripada ni, yang dinamakan sebagai cerai. Kalau dia nak cerai payah tak nak cerai payah, tapi syarak bagi pula jalan untuk cerai, tapi kena cerai dengan cara yang baik. Begitu juga melaksanakan ibadah haji dan sebagainya, dia termasuk di dalam zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki perempuan yang mukmin, laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki dan perempuan yang benar, lelaki dan perempuan yang sabar, laki perempuan yang khusyuk, laki perempuan yang bersedekah, lelaki dan perempuan yang berpuasa, laki perempuan yang memelihara kehormatannya, laki perempuan yang banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menyediakan untuk mereka keampunan dan pahala yang besar. Allah Rabbi. Yang pertama Allah taala kata dalam Quran, orang lelaki dan perempuan yang muslim. Yang pertama lelaki dan perempuan yang muslim. Dia, kalau orang tu belum lagi memeluk Islam, untuk dikatakan dia Islam, mesti dia kena mengucap dua kalimah syahadah. Kalau sekiranya dia Islam ataupun dia Islam, tidak perlu dia mengucap dua kalimah syahadah, bahkan terus dihukumkan dia beragama Islam. Cuma dia kena jaga jangan sekali-kali dia melakukan dengan perkataan ataupun perbuatan ataupun i'tiqad yang menyebabkan dia terkeluar daripada agama Islam. Orang yang memeluk Islam dah. Jadi yang pertamanya orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang keduanya lelaki dan perempuan yang mukmin, yang beriman. Apa makna beriman? Dia mempunyai kepercayaan dalam hati. Kepercayaan tentang dia, yang pertamanya tentang Allah, percayaan kepada Allah, kepercayaan kepada Rasul, kepercayaan kepada kitab, percayaan kepada malaikat, pada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Hak tu yang dikatakan orang beriman. Yang ketiganya lelaki perempuan yang tetap di dalam ketaatan, sentiasa melakukan ibadat kepada Allah. Yang keempat lelaki perempuan yang benar perkataan dan perbuatan dia, tak pelawak. Lelaki dan perempuan yang sabar, lelaki perempuan yang khusyuk, lelaki perempuan yang bersedekah, lelaki perempuan yang berpuasa, lelaki perempuan yang memelihara kehormatannya, lelaki perempuan yang menyebut nama Allah Ta'ala. Golongan ni Allah Ta'ala akan menyediakan untuk mereka keampunan dan pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Rabbi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termasuk dalam golongan ni. Seterusnya, kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarridun qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah, qal adh-dhakiruna Allah kathiran wadh-dhakirat. Artinya, al-mufarridun telah mendahului, kata Rasulullah. Mereka bertanya, apa yang dimaksud dengan al-mufarridun wahai Rasulullah? Baginda menjawab, lelaki perempuan yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu adalah golongan mufarridun. Dia maksud sebut di sini adalah sebut untuk ingat kepada Allah. Kadang-kadang kita sebut juga, tapi sebut blebel ke anak. Kalau orang puang blebel ke tu lelaki, Allah, abang ni buat gini amor, duk metak Allah. Anak orang sulung pula marah, duk semetak marah ke tu lelaki pula. Sebut Allah sama, Allah sama, tapi Allah tu nak blebel ke tu lelaki dengan anak je. Tu dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dia gunakan perkataan tersebut untuk menakutkan tok lelaki dia je, nak jekah tok lelaki dia je.
Sebagai contoh, baik, hak tu dia tidak termasuk dalam golongan ni. Dia golongan al-mufarridun adalah orang yang sentiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, orang yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan ni dia akan duduk depan, golongan ni akan duduk depan, golongan lain duduk di belakang. Maka ni di antara hadis yang menyatakan kelebihan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, kata al-mufarridun diriwayatkan dengan ra tasydid. Ni Imam Nawawi ni di ulama lughah. Apabila ulama lughah ketika dia mari satu hadis, tiba-tiba ada dalam hadis tu perlu kena nyatakan berkenaan dengan lughah, maka dinyatakan berkenaan dengan lughah. Okey, ni dinyata berkenaan dengan lughah. Kata al-mufarridun diriwayatkan dengan ra tasydid, mufarridun, dan fa sukun. Al-mufridun, dia dua-dua baca sabaqal mufridun, sabaqal mufarridun. Namun kebanyakan ulama memilih ra tasydid, sabaqal mufarridun. Okey, habis. Seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, perlu diketahui bahawa ayat ini sepatutnya difahami secara sama oleh pembaca kitab ini. Ayat yang tadi, ayat orang beriman lelaki, perempuan, semua sekali saat itu, setiap orang yang baca kitab ni dia kena faham betul ayat tersebut. Dalam ayat tersebut ada perbezaan pendapat. Imam Abu Hasan Al-Wahidi, seorang ulama, mengatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan maksudnya adalah berzikir kepada Allah di waktu setelah salat, pagi dan petang, di tempat tidur, setiap kali bangun dari tidur, dan setiap kali pergi dari rumah atau kembali ke rumah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak itulah yang dimaksud orang yang berzikir banyak. Allah Rabbi, orang yang berzikir banyak, sebagaimana Abdullah bin Abbas kata, bangun daripada tidur ingat kepada Allah taala. Allah Rabbi, payah Kita biasa-biasa kalau bangun daripada tidur ni mula-mula cari handset biasa. Hak mula-mula gagal handset dulu. Gagal handset. Dak jumpa handset marah bini pula. Dah mana handset abang duk mana Oh, dah cek mana tadi lagi tidur. Susah dia. Dia susah bini dia cek handset dia, takut ada benda rahsia duduk dalam handset dia. Bangun tidur tu cari handset lah duduk. Tu bini duduk was-was hangat nampak nak tidur pun pegang handset, duk balas WhatsApp pun duk senyum seorang. Bangun tidur cari handset. Ya, memang orang bersalah lagu tu Orang bersalah nak susu orang bersalah. Jadi bangun dari tidur bukanlah nak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi duk cari benda lain. Maka golongan tersebut dia belum lagi termasuk dalam golongan orang yang ingat kepada Allah taala secara banyak. Orang yang ingat Allah taala secara banyak adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang sentiasa ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, ingat kepada Allah. Bangun daripada tidur, mula-mula diingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak tidur, ingat kepada Allah. Kita rasa orang yang mula-mula bangun daripada tidur ingat kepada Allah, orang ni sahaja adalah orang yang akan menjadi hidup dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Kerana hati dia sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur ingat kepada Allah. Baik, bukan ingat kepada benda yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya kata dia, Mujahid mengatakan, Mujahid seorang ulama tafsir. Imam Mujahid seorang ulama tafsir. Jadi kalau kita belajar tafsir, kita biasa dengarlah Imam Mujahid. Jangan duduk gaji tafsir siang malam tapi tak kenal siapa Imam Mujahid. Imam Mujahid adalah seorang ulama tafsir. Imam Mujahid mengatakan tidak termasuk dalam kumpulan lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah sampai berzikir kepada Allah, baik kata Imam Mujahid, tidak termasuk dalam kumpulan lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah sehingga dia saat itu berzikir kepada Allah baik ketika berdiri, duduk atau ketika berbaring. Sebenarnya Imam Mujahid ambil daripada ayat Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Seterusnya Atha bin Abi Rabah mengatakan, barang siapa yang melaksanakan solat 5 waktu sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka dia termasuk dalam firman Allah, wadh-dhakirina katsiran wadh-dhakirat. Allah Rabbi, hak ni rasa lebih mudah lagi untuk kita. Jadi ada seorang ulama nama dia Imam Atha bin Abi Rabah, seorang ulama yang besar dah. Dia Imam Atha bin Abi Rabah adalah seorang ulama yang cukup besar. Dia Imam Atha bin Abi Rabah di antara ulama mujtahid. Tapi bukanlah semua fatwa dia dapat diterima. Ada fatwa dia tidak dapat diterima.
Sebagai contoh fatwa dia tidak dapat diterima adalah, ni sebagai contoh je lah, sebagai contoh, ketika mana pada hari raya jatuh hari Jumaat, maka dia kata bagi orang yang hadir dah sembahyang Jumaat, sembahyang raya, gugur sembahyang Jumaat dan gugur juga sembahyang Zuhur. Jadi hari tu wajib sembahyang Jumaat, sembahyang raya je untuk dia. Sembahyang Jumaat dah wajib, Zuhur pun dah wajib. Nak buat ada apa kata hukum dia dah wajib? Ini di antara pandangan syadz daripada Imam Atha bin Abi Rabah. Baik. Jadi Imam Atha bin Abi Rabah adalah seorang ulama yang cukup besar. Dia kata mana? Barang siapa melaksanakan solat 5 waktu, orang tu melaksanakan solat 5 waktu sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Dijaga molek syarat sembahyang, jaga molek rukun sembahyang, maka dia termasuk dalam firman Allah Ta'ala, wazakirinallaha kathiran wadzakirat. Orang yang lelaki dan perempuan yang ingat kepada Allah Ta'ala dengan banyak. Allahu Rabbi, kalau kira ahli Jumaah kita ni semuanya masuk dalam golongan ni ya. Kalau mengikut dia masuk dalam golongan ni ya. Dia ada jaga semua kan sembahyang 5 waktu? Ke dia ada sembahyang 5 waktu sini? Semua jaga belaka kan? Jadi termasuk dalam perkataan Atha bin Abi Rabah. Tapi kena ingat, bukan hanya semata-mata jaga sembahyang 5 waktu, bahkan kena jaga syarat-syarat dia. Kena belajar kitab fiqh, kena jaga rukun-rukun dia, kena belajar kitab fiqh. Kalau orang tu melaksanakan ibadat sembahyang tapi tidak sempurna syarat dia, tidak sempurna rukun dia, maka dia tidak termasuk dalam golongan ni, kerana ibadat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana syarat pertama penerimaan amalan tersebut, amalan sembahyang adalah amalan sembahyang dilakukan sesuai dengan tuntutan syarak. Dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal satu amalan tidak ada di atas amalan tersebut perintah kami. Amalan tu dia buat tapi tak ada perintah kami, kami tak perintah pun lagu tu, maka amalan tu ditolak, maksudnya tidak diterima. Kita nak tahu lagu mana perintah sembahyang adalah kita kena belajar. Lagu mana perintah syarak dalam kita melaksanakan sembahyang, maka kita kena belajar, kita kena mendalami ilmu fiqh, bukan hanya semata-mata sembahyang. Dan apa yang diperkatakan oleh Imam Atha bin Abi Rabah ada juga betulnya, kerana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ada seorang tu dia bagi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata gana kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah? Qala na'am, kata Rasulullah. Ada seorang tu dia mari jumpa dengan Rasulullah, dia kata lagu mana? Ya Rasulullah, apakah pandanganmu? Cuba kau khabar kepada aku, kalau sekiranya aku hanya sembahyang fardu 5 waktu saja, aku hanya sembahyang fardu 5 waktu, lepas tu aku menghalalkan perkara yang halal dan aku mengharamkan perkara yang haram, aku tidak melebihkan di atas perkara tersebut, sunat-sunat aku tak buat, aku hanya buat 3 perkara ni je, adkhulul jannah, adakah aku dapat masuk syurga Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala na'am, ya, mu dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya ini kutipan daripada Al-Wahidi. Jadi apa yang disebut diambil daripada apa yang disebut oleh Imam Al-Wahidi, seorang ulama. Nama dia pelik-pelik belaka kan. Imam Atha, Imam Wahidi. Kalau Imam Mujahid ada dalam nama, dalam orang kita nama dia, tapi Atha tak ada orang kita nama Atha. Wahidi tak ada orang kita nama Wahidi. Baik, seterusnya yang ke-9, ini ayat kelebihan berzikir lagi. Disebut dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fasallaya aw qala salla rak'ataini jami'a kutiba fi adh-dhakirin Allah kathiran wadh-dhakirat. Artinya, jika seseorang membangunkan isterinya pada malam hari, ni orang betul ada orang ada bini dia dapat membangunkan bini dia pada malam hari. Jadi orang yang tak ada bini tu dia kena binilah, sebab nak masuk dalam hadis ni jangan main Ada sebahagian daripada sahabat Rasulullah, tak silap ingat, Abdullah bin Mas'ud, dia kata kalau dia umur tua lanjut dah, tak ada bini, dia akan bini juga walaupun nak mati, dak lama dah. Kerana dia malu berjumpa dengan Allah dalam keadaan tak ada bini. Jadi orang yang tak ada bini dia tak boleh beramal dengan hadis ni. Orang yang ada bini dia boleh beramal dengan hadis ni. Benda kata Rasulullah, jika seorang membangunkan isterinya pada malam hari, isteri dia tidur, dia gerak bini dia.
Bukan mudah nak gerak bini ni. Kabar-kabar kalau bini jadi mongoh kena nyepak atuk lelaki, kena tergajar dulu. Ni dia bangun bini dia tengah malam, lepas tu kemudian kedua ni dua solat. Malam pertama boleh nikah seminggu boleh awak lagu ni. Nikah setahun tak jadi dah. Mula-mula memang jaga sembahyang lah ke. Abang tu kau jaga tengah malam sikit gerak bini bagus sembahyang tahajud. Bini kau ikut sayang ke tu lelaki 3 bulan je. Lepas daripada tu gerak lagu mana pun. Sibuk air dak bangun setengah. Ni mula-mula tak apa lah. Jika seorang membangunkan isterinya pada malam hari, tapi kena kejut molek jangan kejut ngaso, kejut molek bangun kita pakat semayang, kejut ngaso macam cetung esok. Dak masak dah nasi lemak bagi esok dia. Pada malam hari, kemudian kedua-duanya solat, rasanya payah. Kalau kejut untuk benda lain tu rasa mudah, tapi kejut untuk semayang memang payah rasanya. Memang payah. Ni kata Rasulullah, jika seorang membangunkan isterinya pada malam hari, kemudian kedua-duanya solat 2 rakaat secara berjemaah, tok lelaki jadi tok imam, makmum bini jadi makmum, maka kedua-duanya dihitung termasuk lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah Rabbi. Imam Nawawi riwayat dah sebelum daripada ni. Saya kira apabila kita mendengar satu hadis yang satu kelebihan berkenaan satu kelebihan bagi satu-satu amalan, kita jangan tinggal, kita buat walaupun sekali, supaya kita termasuk dalam ahli dia. Kita termasuk dalam ahli dia. Okey, balik malam ni pakat dengan bini bangun tengah malam, tidur, bangun tengah malam gerak bini. Gerak bini. Lepas tu ajak sembahyang sekali, supaya kita termasuk dalam hadis ni. Termasuk dalam hadis lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kerana ganjarannya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada golongan ni keampunan, dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada golongan ni keampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katanya hadis ini adalah hadis masyhur, diriwayat oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam Ibn Majah dalam sunan mereka. Baik. Okey, kita rasa situ dulu untuk kita pertemuan kita pada malam ni. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bincang pada malam ni sama-sama kita dapat mengambil manfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم ارزقنا مغفرة. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.